Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 平安，主所爱的弟兄姐妹们， Kita akan jumpa dalam seri pendalaman Alkitab kali ini. 这次我们将要更深的来研究我们的圣经。 Saya berharap kita semua bisa mengikutinya dengan baik. 我盼望我们大家都能够很好的来跟随， Karena ada beberapa pelajaran penting yang ingin kita bahas bersama. 因为有很多重要的重点是要我们一起来讨论的。 Sebelum itu mari kita memuji dan menyembah Tuhan. 在这之前，让我们一起的来赞美敬拜我们的神。 Satu lagu yang menggambarkan bagaimana Tuhan memimpin langkah kita hari demi hari. 一首诗歌代表着上帝怎样的来带领我们的每一天。 你是我的主，一直走这一路，高山或低谷，都是你在保护。我人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福，一步又一步，就是恩典的路。你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望的路。你爱你手，牵引我走这人生路，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望的路。你爱你手，牵引我走这人生路。你爱你手，牵引我走这人生路。Puji Tuhan, luar biasa kita bisa berjumpa kembali dalam satu situasi yang hari ini kita semua membutuhkan kekuatan dari Tuhan dan pimpinan dari Tuhan. 感谢主，今天我们又能够再一次的重聚在一起，是一个上帝所渴望的，他来带领着我们每个人的脚步。 Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersamamu ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya.
biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. 我们来祷告， Bapa yang ada di dalam surga, 天父上帝， kami bersyukur boleh ada bersama kembali saat ini 我们感恩这时候还能够与你在一起， untuk kami merenungkan firman-Mu 让我们来思想你的话 di 语。 saat-saat yang sulit ini. 在这困难的时刻， Kami boleh belajar tentang kebenaran 我 firman-Mu. 们可以学习你真理的话语。 Kami membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. 主，我们需要你话语的来引导主， Karena itu biarlah Engkau sendiri yang berbicara. 让你自己来跟我们讲话。 Memasuki akhir zaman ini, 进入这末世的时代， kiranya Tuhan yang menolong kami semua. 相信上帝你来帮助我们自 Di 己。 dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami siap menerima kebenaran firman 我 Tuhan. 们预备好领受你真理的话语。 Amin. 阿门。 Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， kita memasuki satu yang kita sudah belajar banyak, bahwa kita memasuki apa yang namanya akhir zaman. 是的，我们已经进入了我们所学习到所谓的末世时代。 Dan Bapak Ibu perlu ketahui, 弟兄姐妹，你需要知道的， di akhir zaman ini 在这末世的时代， pertentangan antara kuasa gelap dengan kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. 黑暗权势跟上帝的权势这样大的一个征战， Dan pertentangan itu juga melibatkan manusia di dalamnya. 这样的征战呢，也把人联系在里面。 Dari pihak kuasa gelap, 在黑暗权势的那一方面， mereka juga menggunakan formasi atau cara yang sama dengan dari pihak Tuhan. 他们使用的方式呢，跟上帝使用的方式是一样的。 Apa itu saudara? 那是什么呢，弟兄姐妹？ Kalau dari pihak Tuhan kita kenal dengan ketuhanan yang Tritunggal. 在我们上帝的这一方面，我们知道他是独一的真神， Maka di akhir zaman ini, 所以在这末世的时代， Lucifer juga ternyata dia menggunakan triad kegelapan atau tri kegelapan itu. 那路西佛他也使用这独一的黑暗权势。 Siapa itu mereka? 他们是谁呢？ Yang pertama tentu si Lucifer itu sendiri. 首先，当然就是路西佛他本身。 Yang kedua, Alkitab mencatat antikris 第二呢，就是圣经所记载的敌基督， yang sudah mulai ada. 已经开始存在的， Bahkan sejak akhir zaman, 甚至于从末世时代开始， dimulai 2000 tahun yang lalu, 从2000年开始， antikris sudah ada. 敌基督已经存在了。 Dan yang ketiga, 第三点， itu adalah nabi-nabi palsu. 那就是假先知。 Dan tiga unsur ini 这三等 akan menjadi kekuatan 将成为一个力量， bagi si jahat. 给予那恶者。 Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， sebelum Tuhan Yesus merebut dari kuasa iblis, 在主耶稣还没有从魔鬼的掌权中夺去的时候， maka iblis mempunyai kesempatan untuk menguasai bumi ini. 魔鬼他就有机会来掌管这个世界。 Iblis mempunyai kesempatan untuk merebut dunia ini. 魔鬼有这样的一个机会来争夺这个世界， Tidak bisa dibayangkan, saudara, 我们无法想象的，弟兄姐妹。 kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, 如果主耶稣没有复活， kalau Tuhan Yesus tidak menang, 如果主耶稣没有得胜， kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati, 如果主耶稣不顺服以至于死， tidak bisa kita bayangkan apa jadinya dunia ini nanti. 我们无法想象将来的世界会变成什么样子。 Saya berandai-andai kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, 我比如说，如果主耶稣没有复活， maka tidak ada orang yang dibangkitkan. 没有人将会复活， Tidak ada kebangkitan itu. 没有复活，
Dan kalau itu terjadi maka Allah tidak bisa menjadi Allah yang bagi orang hidup. 如果这不能够发生的话，那上帝就不能成为华人的上帝。 Oleh karena itu kebangkitan Tuhan Yesus 所以主耶稣的复活， merusak semua rencana iblis. 把魔鬼所有的计划都破坏了。 Dan itu menjadi sangat-sangat penting. 这变成一件很重要的事， Karena dengan demikian 因为透过这样， Tuhan Yesus membuktikan 主耶稣他见证了， Tuhan Yesus yang saat itu juga adalah manusia 100%. 因为主耶稣在那个时候也是100%的人， Membuktikan bahwa tuduhan iblis itu salah. 他见证了魔鬼的投诉是错误的。 Iblis selalu menuduh Bapa di surga 魔鬼时时在天堂向天父投诉， bahwa Bapa tidak adil 因为天父不公平， dengan meminta kita semua hidup kudus. 因为他要求我们所有人都活在圣洁中。 Dan iblis berkata selalu tidak mungkin ada orang yang bisa hidup kudus. 所以魔鬼常常说，不可能一个人会活在圣洁中。 Tetapi Tuhan Yesus membalikan semua keadaan itu. 但是主耶稣他翻转了这所有的一切， Dia taat sampai mati 他顺服以至于死， untuk memelihara kekudusannya, 为了要来喂养这一个圣洁， untuk memelihara kesuciannya. 为了要喂养这一个神 Dia 圣， rela disalib, 他甘心被钉十字 bahkan 架， memikul dosa kita semua. 甚至于背起我们众人的罪。 Oleh karena itu saudara, 所以弟兄姐妹， sejak Tuhan Yesus bangkit 当主耶稣复活之后， sampai dia naik ke surga, 直到他上天堂， iblis sudah kalah. 魔鬼已经败了。 Lalu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 之后，当主耶稣上天堂之后， Roh Kudusnya dicurahkan. 他的圣灵被浇灌， Itulah tanda dimulainya akhir zaman. 那就是末世时代的开始。 Sudah saya jelaskan dalam beberapa pertemuan kita. 在我们多次的见面当中，我已经解释了 Apa arti akhir zaman? 什么是末世时代呢？ Artinya iblis yang terbukti bersalah ini 意思就是魔鬼证明了是错误的， tidak bisa menghindar lagi. 已不能够避开， Dia akan segera dibinasakan. 他将不久将来将要被毁灭。 Dan tempat dia berkuasa, 他所掌权的地方， bumi ini 这一个世界 akan lalu dan lenyap dengan segala kehancurannya. 将会过去毁坏跟所有它的毁灭， Bumi ini akan semakin lama akan semakin merosot. 世界将会越来越衰败。 Baik manusia penghuninya, 就在这里的人类， juga ekosistem lingkungannya. 也所有的环境， Akan semakin banyak peperangan di bumi ini. 在世界将有越来越多的征战， Akan semakin banyak bencana-bencana alam. 将会有越来越多的灾难， Akan semakin banyak penyakit-penyakit sampar dan wabah seperti hari ini, COVID-19. 更多的瘟疫，像现在我们所经历的冠状型病毒， Sampai pada satu akhirnya, 直到有最后， bumi ini akan berakhir. 地球将会结束， Yaitu pada kedatangan Tuhan. 那就是主的到来。 Dan bumi ini berubah menjadi lautan api 这个世界变成了火湖， atau danau api. 或者是火海火湖， Tempat penghukuman yang kekal. 就是永远的审判之地。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， sangat jelas sekali. 很清楚， Kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk mengakhiri pekerjaan Lucifer yang jahat. 主耶稣的再来就是要来毁坏那恶者路西弗的作为。 Saudara, saya mau kita memiliki perspektif atau cara pandang yang tajam mengenai ini. 弟兄姐妹，我希望大家都能够拥有对这件事的尖锐看法， Karena ini menyangkut jiwa kita, saudara. 因为这跟我们的生命有关系。 Saudara harus sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang terjadi. 我们一定要认真的明白现在所发生的是什么。 Dengan pandemi seperti ini, 以像现在这样的一个现象， maka sangat kondusif atau sangat tepat, sangat relevan
kalau kita bicara tentang akhir zaman. 所以现在我们讲关于末世的时代是非常正确的， Karena sejak Tuhan Yesus naik ke sorga 因为从主耶稣上天堂到现在， dan Roh Kudusnya dicurahkan, 圣灵被浇灌的时候， maka dimulailah akhir zaman itu. 末世时代就从那里开始了， Sampai nanti dia datang, 直到他再来， dunia ini akan selesai, 世界将会结束， maka dimulailah zaman baru itu. 那新的世代就开始了， Yaitu bagaimana sudah disiapkan satu tempat yang baru 那就是已经预备好了一个新的地方， bagi orang yang sungguh-sungguh 给予那些认真的人， berkenan dan sungguh-sungguh menjadi anak-anak kesukaannya. 而且认真的要成为他所爱的孩子。 Oleh karena itu Bapak Ibu, 所以弟兄姐妹们， kita harus mengerti 我们一定要明白， sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, 自从主耶稣来到世界开始， dia mati di kayu salib, 他死在十字架上， lalu dia naik ke surga, 之后他进入了天堂。 maka sejak saat itu saudara, 所以从那时候开始， dunia ini bukan bertambah baik, 这个世界不是越来越好， justru akan makin kacau dan porak-poranda. 而是更越来越糟糕。 Kedatangan Tuhan Yesus di bumi ini, 主耶稣来到这个世界上， Alkitab mencatat justru akan membuat goncang dunia ini. 圣经已经记载他是有来动摇整个世界， Dunia ini menjadi goncang, 世界变成动摇了， bahkan cenderung kacau. 甚至于会看到混乱， Perang di mana-mana, 在很多地方都有战争， krisis ekonomi di mana-mana, 在很多地方都有经济的危机， kesulitan orang mencari uang, mencari nafkah di mana-mana, 那些赚钱讨生活的人非常的困难，无论 wabah 在任何地 bencana 方， di mana-mana. 在很多地方都有灾难。 Nah, ini semua saudara 所以这所有的一切弟兄姐妹， sudah digambarkan oleh kitab Wahyu pasal 6, 已经在启示录的圣经里有记载第6章， yaitu dengan adanya 4 kuda. 那就是有4活物的这一个见证， Dimulai dengan kuda putih, 从白马开始， tanda bahwa orang Kristen akan memenangkan dunia ini tanpa perang, tetapi dengan kasih Tuhan. 那这个白马代表着他们骑在马上是上帝所赐给的光明。 Dilanjutkan dengan kuda-kuda warna lain, 那接下来就有别的颜色的马， warna merah, 有红色的马， tanda darah, 代表着血。 peperangan terjadi di mana-mana. 无论在任何地方都有战争的开始。 Lalu warna hijau, 那青色的呢？ sebelum hijau hitam dulu. 在还没有青色的，就是黑色的。 Kuda hitam melambangkan kelaparan, kesulitan ekonomi. 黑马代表着经济的困难、饥荒的开始， Lalu kuda hijau 然后是青色的马， melambangkan malapetaka, 代表着灾难、苦难、 gempa, 地震， sampar seperti hari ini, 就像现在今天的瘟疫， dan juga melambangkan munculnya antikris itu. 也代表着敌基督的产生。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， coba perhatikan. 我们来注意， Sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, 在主耶稣还没有降生在伯利恒， hal-hal seperti ini tidak terjadi. 这样的事不会发生， Memang ada, 是有存在。 gempa dan malapetaka tetap ada. 灾难跟地震仍然的有， Tapi itu tidak menyeluruh. 但那不会造成 Tidak satu dunia kena. 整个世界都会有影响。 Kenapa? 为什么呢？ Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan 因为在启示录里告诉我们， bahwa cawan murka Allah itu, gulungan kitab murka Allah itu 因为上帝这愤怒的杯在圣经里，上帝的愤怒 hanya dapat dibuka 只有被打开的时 oleh 候， anak domba itu. 唯有羔羊的儿子打开的时候。 Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, 所以当主耶稣来到这个世界上， dia mulai membuka gulungan itu, saudara. 他开始掀开这样的， Dia mulai membuka gulungan kasih itu,
他开始掀开这一些印记， dan juga gulungan krisis ekonomi, bencana, peperangan dan sebagainya. 他也解开了在任何地方的经济危机，还有病痛、瘟疫。 Sebab Alkitab mencatat dengan jelas, saudara. 因为圣经很清楚的记载，弟兄姐妹， Nanti kita buka ayat-ayatnya. 等一下我们来打开他的经文， Bahwa akhir zaman ini 因为在末世的时代， adalah masa persiapan untuk zaman baru. 那就是让我们预备好新世代的时候。 Sekali lagi, tidak ada zaman baru tanpa akhir zaman. 再一次，若没有新的世代，就没有末世的时代。 Tidak ada permulaan zaman baru, tidak ada Yerusalem baru tanpa dunia yang lama mengalami akhir zaman. 如果没有新的世界，没有新的耶路撒冷，就没有现在世界来经历末世的时代。 Jadi, yang Sorry. disebut dengan akhir zaman 被称为末世时代的， adalah satu keadaan 那就是有一天， di mana dalam satu periode 无论有存在在一个情况当中， dunia mengalami kesulitan, 世界经历了困难， dunia mengalami aniaya. 世界经历了灾难。 Dan Alkitab menulis dengan jelas 圣经很清楚的记载， bahwa keadaan dunia untuk dirubah menjadi zaman baru itu persis seperti wanita yang akan melahirkan. 就是将要过去的衰败世界，又进入了这一个已经有新的世界，就好像一个产妇等待生产。 Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan tentu mengalami ini semua. 那些曾经生产过的妇女们，当然能够经历这一切。 Kalau sudah memasuki bulan ke-9, 如果已经进入了第9个月份， begitu berat rasanya, 感到很沉重， begitu sakit rasanya, 感到很疼痛， tahu pasti ini akan lahir, 就会知道这一定是要生产了， tapi tidak tahu kapan, 但不知道几时， tidak tahu jamnya, 不知道它的时间， tidak tahu detiknya, 不知道它的秒钟， tidak tahu menitnya. 也不知道它几分钟， Tapi kira-kira tahu. 但大概是能够知道 Maka kalau 的。 kita menunggu ibu-ibu pada hamil tua, maka dia akan berkata, ini saya sedang menunggu hari. 所以，当我们陪伴着妇女们待产的时候，我们知道日子将近，那是要生产了。 Itu kalau persalinan normal, saudara. 如果是正常的生产分娩， Sedang menunggu hari. 在等待日子， Kapan? 几时呢？ Tidak tahu, Pak. Putus Saya tahu. sedang menunggu hari. 我正在等待日子。 Sama, saudara. 同样的，弟兄 Pada 们， saat yang sama juga dia menderita. 在同样的时间当中，他苦难， Dia sakit. 他疼痛， Berjalan juga pun berat. 行走也非常的沉重， Bahkan kalau sudah mendekati, saudara, 甚至于已经接近了，弟兄姐 makin 妹， banyak penderitaan itu. 越来越多的苦难， Makin banyak apa yang namanya kesakitan itu. 越来越多的所谓疼痛。 Saudara, 弟兄姐妹， iblis sebetulnya ingin berkuasa di bumi ini. 魔鬼其实要被这个世界来掌管， Dia ingin menjadikan bumi ini 他希望把世界变成了 tempat kerajaannya. 他的国度， Dia ingin jadikan bumi ini adalah sorga bagi dia. 他希望把这世界变成了他自己的天堂。 Dia tidak mencita-citakan bumi ini jadi neraka. 他没有他的愿望，没有要把世界变为地狱， Tetapi dia ingin menjadi raja di bumi ini. 但是他希望在这世界做王。 Tentu bumi ini adalah sorganya. 当然，这个世界就是他的天堂。 Tentu rajanya adalah dia. 当然，这个王就是他。 Oleh karena itu, saudara, 所以，弟兄姐妹， waktu dia berkata kepada Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus, 在试探主耶稣的时候，
Di Lukas 4 kita bisa lihat, kalau engkau mau menyembah aku, kuberikan bumi ini. 在路加福音第4章，我们可以看到他说：“你就敬拜我，我把世界都赐给你。” Maka Tuhan Yesus tidak membantah. 那主耶稣呢？他没有遵行， Memang begitu keadaannya. 是那时候情况是这样。 Tetapi kedatangan Tuhan Yesus 但是主耶稣的到来， sekali lagi membuktikan dia salah. 再一次见证了他的错误。 Dia harus dibinasakan. 他一定要灭亡， Dia harus dihukum mati. 他一定要被判死刑。 Dan segala kuasa 他所有一切的权 sejak 柄， kebangkitan Yesus 自从主耶稣的复活开 diberikan 始， kepada Yesus. 耶稣都赐给了他。 Oleh karena itu saudara, 所以弟兄姐妹们， kedatangan Yesus 主耶稣的来到， bukan membuat bumi ini nyaman. 不是让世界安全， Bukan membuat ini menjadi damai. 不是让这一个变成和平， Tapi dunia ini justru seperti diobok-obok, 但是世界好像是被推动了、挤破了、 digoncang. 被游动。 Maka Tuhan Yesus katakan, jangan kamu berpikir aku datang membawa damai. 所以主耶稣说：“你不要以为我来是带着和平， Tetapi aku datang membawa api. 但我来是带着火焰。” Ini sama seperti Daniel katakan. 这跟但以理所说的一样， Di dalam kitab Daniel pasal 12 nanti kita lihat. 在但以理书第12章里，等一下我们会读。 Bahwa di zaman akhir akan ada pemurnian. 因为在末世时代将有荣耀、纯净， Dimurnikan. 有被纯净的。 Jadi hari-hari ini saudara, 所以现今的日子，弟兄姐妹， api Tuhan Yesus itu sedang bekerja. 主耶稣的火已经在动工， Memurnikan kita semua. 他有炼净我们所有的人。 Oleh karena itu akhir zaman juga ditandai dengan pemisahan. 所以末世的时代也以分离来印证。 Orang yang akan sungguh-sungguh dengan Tuhan dimurnikan, dia akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. 那些认真跟着上帝的人，他将会被炼净，而更认真的跟着上帝。 Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, 但那些不认真跟上帝的人， dia justru akan kecewa dengan Tuhan. 他将会对上帝失望， Bahkan mungkin imannya gugur dan tidak percaya kepada Tuhan 甚 lagi. 至于他的信心可能衰败了，而不再相信上帝。 Karena itu sekarang saudara mengerti 所以现在弟兄姐妹，你们明白， bahwa dunia yang lama ini 因为这旧的世界 akan digoncang. 将会被游动， Semakin lama semakin jahat dan semakin rusak. 越来越会跟越来越被破坏， Sampai akhirnya zaman baru itu datang. 直到最后新的世代来到。 Saudara, rasul-rasul di zaman dulu 弟兄姐妹，在以前的使徒们， seperti Daniel, 就像但以理、 Yohanes, 约翰， itu mereka ingin hidup di zaman ini, saudara. 他们其实希望活在现今的世代。 Karena apa? 为什么呢？ Karena mereka ingin melihat langsung goncangan Tuhan. 因为他们希望看到，直接的看到上帝的游动。 Mereka ingin lihat penglihatan mereka itu terjadi. 他们希望能够在他们所看到的意象中的情况发生。 Ini luar biasanya Alkitab, saudara. 这是圣经的了不起， Sangat tepat. 非常的正确。 Intuisinya, presesinya, ketajaman Alkitab itu sangat tepat. 圣经里面所推测、所预知，它有它尖锐的这一些仪表，都已经正确的显现。 Saya belum pernah mendengar ada kitab lain yang begitu tajam dan sesuai dengan keadaan akhir zaman ini. 我未曾在任何一本的经文当中找到像圣经一样尖锐的来讨论、来分析关于末世的时代。 Banyak rasul-rasul di zaman dulu ingin menyaksikan akhir zaman ini, saudara. 其实有很多的使徒，他们都愿意来见证末世的时代， Karena mereka sudah mengenal kebenaran. 因为他们已经认识了真理。
Mereka tidak takut di zaman akhir ini. 他们不会再害怕在末世的时代。 Jiwa mereka sudah mereka proyeksikan di zaman baru nanti. 的灵呢，他们已经又显现在以后的新世代里， Diproyeksikan untuk selamat. 他们又显现就是为了得救， Dan mereka juga sudah mengerti rencana Bapa ini. 他们也明白了我们天父的旨意， Jadi grand design-nya itu rencana Bapa di sorga mereka sudah tahu. 所以我们天父的所有设计图，他们都已经知道。 Mari saudara, 弟兄姐妹，我们来， COVID-19 ini menyadarkan kita semua. 冠状病毒使我们每一个人都有知道， Alkitab itu luar biasa hebat. 圣经是非常了不起，很厉害， Sangat luar biasa saudara. 非常非常的了不起。弟兄姐妹 Semua tertulis di situ. 所有的一切都记载在里面了。 Tidak ada yang bergeser, semua tepat. 没有一个可以转移的，所有都是正确的。 Saudara yang sudah mengenal kebenaran, 弟兄姐妹已经认识真理的， ayo kita berpacu untuk bertobat. 我们来预备来悔改。 Krisis ada di mana-mana. 经济的困境在任何地方都有， Mari kita segera berbenah diri, saudara. 让我们马上的来改变自己。 Oleh karena itu, saudara, 因着这样，弟兄姐妹， akhir zaman juga disebut zaman anugerah. 末世的时代呢，也被称为恩典的时代。 Banyak orang diselamatkan di akhir zaman, saudara. 有很多人在末世的时代被拯救，弟兄姐妹， Melalui penuaian yang disebut penuaian malaikat. 透过我们所称为天使的这一个收割。 Saudara lihat sekarang, 弟兄姐妹，我们可以看到， menghadapi pandemi ini, 面对这样的一个现象， ribuan orang, jutaan orang bertobat, saudara. 算千算百万的人都在悔改， Itu anugerah, 那是恩典， dimurnikan. 被炼净了。